الكتاب وإلى أرواح مشايخه ووالديه ومشايخنا ووالدينا شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif dan kelimanya qiyamuhu binafsihi, artinya wajib bagi Allah berdiri dengan sendirinya. Bermula maknanya tiada berhajat Allah Ta'ala kepada zat, kerana ia itu zat. Dan tiada berhajat ia kepada orang yang menjadikan dia. Maka bukanlah bangkit berdiri sendiri dengan tidak ada orang tolong angkat, dan bukanlah jadi sendirinya, kerana yang demikian itu mustahil atasnya Ta'ala. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya.
dapat kita menyambung kembali mudzakarah kita baku iman atau simpulan iman yang dikarang susun oleh almarhum Tuan Guru Haji J. bin Ahmad Al-Qadahi. Jadi kita sampai kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat yang kelima. Selepas daripada kita selesai membincangkan sifat yang keempat, iaitulah sifat qiyam, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Baik. Maka pada malam ini kita masuk membincangkan sifat yang kelimanya, yaitu katanya, dan kelimanya qiyamuhu binafsihi. Baik. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi ini dia terjemah dengan makna apa? Dia kata arti qiyamuhu binafsihi itu wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah itu berdiri dengan sendirinya sendiri Allah. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebelum daripada kita langkah jauh, maka kita kena faham dahulu beberapa perkara asas untuk kita nak memahami sifat ini. Jadi yang pertamanya disebut qiyamuhu binafsihi, yang kita translate kita terjemahkan di dalam bahasa kita dengan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Baik. Maka berdiri dengan sendiri itu takut orang salah dan juga silap faham. Takut orang salah dan silap faham, oh maknanya mula-mula Tuhan kita itu duduk. Baik duduk, dia bangkit berdiri itu dengan sendirinya. Tidak ada ditolongi ataupun dibantu atau diangkat oleh sesiapa pun, begitu. Nah, zahirnya kita nampak begitu, faham? Macam yang kita sebut kawan tu boleh berdiri dengan sendirinya dengan tidak ada bantuan apa-apa. Tidak ada bantuan tongkat, tidak ada orang yang mengangkat, tidak ada orang yang mengusungnya, tidak ada orang yang menolaknya, tidak ada tiang yang boleh dia pegang nak bangkit bangun dengan sendiri. Contohnya adakah begitu maksud? Maka az-zahir laisa bimuradin. Yang zahir, yang segera kita faham itu bukan maksud. Kalau kita kata begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri dengan sendiri dengan makna yang kita sebutkan tadi, berarti Allah Ta'ala itu jirim. Nah, macam kan tuan-tuan, lah tuan-tuan duduk, selagi selesai kuliah kita pun bangkit bangun tu kita bangun dengan sendiri kita, tak ada siapa tolong angkat. Nah, jadi bila kata bangun itu dia panggil jirim atau jisim. Adakah begitu? Maka bukan begitu. Kerana apa bukan begitu? Sebab dah lalu dah kita baca Tuhan kita itu mukhalafah lil hawadith. Tuhan kita itu bersifat dengan menyalahi bagi segala yang baru. Kerana apabila kita sebut baru, maka baru ini tidak lepas, tidak sunyi daripada dua. Wa imma dia ajram, jirim-jirim, wa imma dia a'rab. Dia panggil sifat-sifat yang baru yang kita panggil arad. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukannya jirim kerana Tuhan kita bukan makhluk.
Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala juga bukan dinamakan dia arad, kerana sifat Tuhan kita bukan sifat yang baru. Habis. Jadi maknanya yang kita sebut asal berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, bukan makna seperti mana yang kita faham. Nah, satu. Yang kedua, kita nak memahami berdirinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya. Dengan sendiri itu maksudnya dengan apa? Ini dia bahas. Sebab perkataan nafsun di dalam bahasa Arab dia ada banyak makna. Ada nafsun dengan makna roh. Jadi itu ada nafsun dengan makna darah. Jadi itu ada nafsun pula dengan makna diri sendiri. Ada nafsun dengan makna azab atau siksa ataupun kemurkaan. Jadi binafsi, perkataan nafsi itu ada banyak makna dalam bahasa Arab. Contohnya ada perkataan nafsun dengan makna roh, yaitu sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsin, maka nafsin di situ ditafsir dengan makna roh, tiap-tiap yang bernafas, yakni tiap-tiap yang ada nyawa atau yang ada roh merasa di kematian. Jadi nafsu di situ dengan makna apa? Roh. Kalau orang tanya kita pula roh dengan nafsu kan lain-lain? Ya, kita jawab ya. Roh lain, nafsu lain, cuba hijau. Macam mana? Hijau Rumi pun tak kena, hijau Arab pun tak sama. Sebutan pun lain-lain, roh lain, nafsu lain. Bila sebutan dia lain, tulis dia lain, sebutan dia pun lain, lain pun. Kalau kita tulis dalam bahasa Jawi atau alam roh, wawha, roh. Nafsu nun fasin, nafsu. Kalau kita tulis dalam Rumi pula roh, R-O-H, roh. Nafsu, N-A-F-S-U, nafsu. Baik. Jadi maknanya dua benda yang berlainan. Maka kita jawab hatullah juga. Nafsu dengan roh hatu juga. Cuma bezanya ialah i'tibar. Dia panggil al-innamal ikhtilaf i'tibari. Beza antara roh dengan nafsu ialah beza dari segi i'tibar. Lagu mana yang kita beza dari segi i'tibar? Ialah i'tibar sebelum daripada roh itu dimasukkan ke dalam jasad, maka namanya roh. Apabila roh itu dimasukkan ke dalam jasad, maka ketika itu tak nama roh lagi, orang panggil nafsu. Jadi bila roh dah masuk dalam jasad kita, sebab tu Tuhan sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Jadi di sini kita tidak boleh terjemah qiyamuhu ta'ala binafsi dengan makna biruhi. Tak boleh. Berdirinya Allah Ta'ala dengan diri, dengan nafsu, yakni dengan rohnya, bukan. Karena Tuhan kita juga hidup bukan dengan roh. Nanti kita bincang di dalam sifat hayat nanti.
Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat, Tuhan kita bersifat dengan sifat berhidup, maka berhidup Allah Ta'ala bukan dengan roh, walau roh yang qadimah sekalipun. Tak boleh kita kata begitu. Nanti kita bincang dalam sifat hayat. Baik. Jadi binafsihi bukan dengan makna roh. Baik. Yang kedua, ada perkataan atau kalimah nafsu yang maknanya ialah maknanya darah. Nah, darah adalah darah. Nah, seperti mana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebut mala nafsa lahu sa'ilatun Fa'innahu la yunjisul ma'ah. Itu saja. Nah, Nabi sebut ma'ala nafsa lahu sa'ilah. Jadi nafsa di situ dengan makna darah, yaitu setiap binatang yang tidak ada baginya darah yang mengalir, kalau dia jatuh di dalam air, maka yang itu tidak jadi najis. Nah, jadi nafsu di situ dengan makna darah. Mala nafsa bermakna mala dama lahu sa'ilatun. Binatang yang tidak ada baginya nafsu yang mengalir, yakni binatang yang tidak ada baginya darah yang mengalir. Jadi di situ dia bagi nafsu dengan makna darah. Jadi boleh dah kita terjemah qiyamu ta'ala binafsi dengan makna berdirinya Allah Ta'ala dengan darahnya. Tak boleh. Tak ada. Baik. Nah, tak boleh kita terjemah begitu. Baik. Ada juga perkataan nafsu yang maknanya uqubah, siksa, azab. Nah, contohnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Itu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan mempertakutkan akan kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mempertakutkan kepada kamu akan dirinya, yakni akan siksa dia. Nafsahu dengan makna uqubatuhu, siksa dia atau azab dia. Jadi boleh dah kita terjemah qiyamu ta'ala binafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, yakni dengan azabnya. Tak masuk. Nah, tak masuk sama sekali. Baik. Ada pula nafsu dengan makna zat. Zat dengan makna kita terjemah kedirian, diri sendiri itu. Nah, tu panggil zat. Jadi di sini dengan makna qiyamu ta'ala binafsi bimakna ay bizatihi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, yakni dengan zatnya. Jadi itu. Maka tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, nafsi di sini dengan makna zatihi, zatihi. Jadi kita dapat ada dua perkara. Nah, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, yakni dengan zatnya. Baik. Ini dia bagi satu terjemahan daripada beberapa terjemahan. Ada setengah tutur guru kita, ulama-ulama kita menterjemahkan qiyamu ta'ala binafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, dengan makna ada Allah sendiri-diri. Ada Allah sendiri-diri.
Maka terjemahan begini tuan-tuan, nanti kita tengok sekali lagi. Tuan-tuan tanda dulu. Yalah. Ada setengah ulama kita, setengah tuan-tuan guru kita, dia terjemah qiyamu ta'ala binafsihi ini dengan makna berdiri Allah cara-cara diri. Nah, cara diri dia. Ada terjemah mana ada Allah cara-cara dia. Lagu mana? Lagu jah. Kita. Itu. Kita nak memahami terjemahan dahulu. Bila kita faham terjemahan, insya-Allah nanti kita pergi kepada makna. Ini baru terjemahan. Maka terjemahan bukan makna lagi. Terjemahan bukan hakikat. Nah, itu gambaran sahaja untuk kita nak memahami benda atau perkara. Baik. Contohnya begini. Kalau dalam bahasa kita sebutnya begini, qiyamu ta'ala binafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, ataupun ada dia sendiri diri dia, ataupun ada dia cara-cara diri dia, dengan beberapa terjemahan. Maka tuan-tuan, kita nak kaji kenapa diterjemah begitu. Tengok, dia kata di sini bermula. Makna berdiri dengan sendiri itu, yakni berdiri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendiri itu kan, maknanya tiada berhajat, yakni tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat. Baca dulu. Sebab Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat, kerana ia itu zat, kerana dia itu zat. Baca dulu. Dan tiada berhajat ia kepada orang yang menjadikan dia, kan Allah. Tuhan kita tak berkehendak dan tidak berhajat kepada yang mengadakan dan menjadikan dia, kan Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, dia nak bagi tahu apa kepada kita? Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa qiyamu ta'ala binafsi, kita terjemah dengan mana berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri, itu dia panggil terjemahan. Maka terjemahan bukan makna, dia baru translation, dia panggil terjemahan. Alih bahasa saja. Arab panggil qiyamu ta'ala binafsi, kita Melayu panggil berdirinya dengan sendirinya. Maka itu baru alih bahasa, salin bahasa, dari Arab ke Jawi atau ke Melayu. Bukan makna. Nah, adapun makna ni apa dia? Iaitu ma'uniya minal lafzi, perkara yang dikehendaki daripada lafaz. Apa maksud daripada berdiri dengan sendiri itu? Maksud itulah dia panggil makna. Kalau gitu, makna qiyamu ta'ala binafsi, dia ada dua makna. Dia ada dua makna. Makna yang pertama iaitu tidak berhajat Allah Ta'ala kepada zat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua pula, tidak berhajat Allah Ta'ala kepada orang yang menjadikan dia. Ini makna yang kedua. Jadi makna dua-dua makna ni lah maksud daripada berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Faham tak? Baik. Itulah orang panggil berdiri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendiri, dengan dua makna. Iaitu makna yang pertama, Tuhan kita tidak berkehendak, tidak berhajat kepada zat.
Makna yang kedua, Tuhan kita ini tidak berkehendak, tidak berajan kepada siapa pun yang mengadakan dia, yang menjadikan dia, yang menciptakan dia. Maka dua makna inilah dia bagi maksud bagi qiyamu binafsi, bagi berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Baik. Apabila kita kata Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat, habis itu tak berhajat, diri tak berhajat, itulah maknanya berdiri dengan sendiri. Diri tak berhajat, itulah maknanya ada dia, cara-cara dia. Diri tak berhajat dan tak berkehendak, itulah maknanya ada Allah sendiri-sendiri dia. Jadi kalau kita tengok kepada tiga terjemahan tadi, masuklah. Nah, terjemahan yang pertama, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Terjemahan yang kedua, ada Allah Ta'ala sendiri diri. Terjemahan yang ketiga, ada Allah Ta'ala cara-cara diri. Maka tiga ini jatuhlah dalam maknanya apa? Tuhan tak berkehendak kepada zat yang lain. Tuhan juga tidak berkehendak kepada siapa yang menjadi dan menciptakan dia. Itu makna berdiri dengan sendiri. Dua makna. Ataupun setengah ulama dia urai begini, yang kata tidak berajan itu dengan mana Tuhan kita ini terkaya ataupun lepas daripada dua perkara. Tuhan kita terkaya. Terkaya Allah Ta'ala daripada zat, yang satu. Yang kedua, terkaya Allah Ta'ala daripada yang menjadikan dia. Dua. Setengah tertukup dia terjemah lepasnya Allah Ta'ala daripada dua perkara. Tuhan kita lepas daripada zat, Tuhan kita juga lepas daripada orang yang menjadikan dia. Itulah makna maksud qiyamu binafsih. Baik, boleh faham? InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru kita pergi satu lagi, kita fikir pula, pasal apa yang kita kata Allah Ta'ala Tuhan kita ini tidak berhajat dan juga tidak berkehendak kepada zat. Maka jawapannya kerana ia zat. Dia tu zat. Nah, maka kaedahnya zat tidak berhajat dan tak berkehendak kepada zat yang lain. Zat dia tidak berhajat kepada zat. Yang berhajat kepada zat iaitu apa? Sifat. Zat dia tak berhajat kepada zat. Yang berhajat, yang menumpang pada sifat, yang menumpang pada zat itu ialah sifat. Nah, cuba tuan-tuan lihat. Cuba tuan-tuan lihat tiang, kan kita kata tiang, kan? Tiang tu batu keras orang bagi. Keras itu sifat dia. Putih itu sifat juga. Jadi yang tumpang di tiang tu sifat. Zat dia tertumpang pada zat. Zat dia tertumpang pada zat. Habis. Tapi yang menumpang pada zat tu sifat. Baik. Tu satu. Kan? Baik, kita tanya balik, kalau gitu Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita ni bukan bagi sifat? Iyalah bukan sifat. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, tentu dia berkehendak kepada zat. Tumpang ada di zat. Nak tumpang apa lagi di zat, sebab dia zat dah. Bila dia zat dia tu terkaya, tak berkehendak dan tak berhajat kepada zat yang lain. Maka diri terkaya, diri tidak berhajat, diri tidak berkehendak pada zat, itulah namanya berdiri dengan sendiri. Faham tak? Dia pusing-pusing gitu ya. Yang kedua pula, apa makna qiyamu ta'ala binafsih?
Yang ni berdirinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sendirinya, dengan makna tiada berkehendak Allah, tidak berhajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menjadikan dia. Nah, siapa? Pasal dialah yang menjadikan semua perkara. Jadi bila dia yang menjadikan semua perkara, berarti semua perkara berhajat dan berkehendak kepada dia. Dia tak berhajat pada semua perkara. Nah, maka diri tak berkehendak, diri tak berhajat kepada yang menjadikan dia, itulah namanya berdiri dengan sendirinya. Ini maksud qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dia bagi ringkasan daripada dua makna, iaitu tiada berkehendaknya Allah Ta'ala kepada zat kerana dia zat, dan juga tiada berkehendaknya Allah Ta'ala itu kepada orang yang menjadikan, kerana dialah yang menjadikan semua perkara. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala lah yang menjadikan, yang menciptakan segala-galanya, semua perkara. Selesai makna. Kalau kita nak bagi mudah faham, cuba kita lihat di dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita ada beberapa bahasa. Antaranya cuba kita lihat, dia bagi apa? Berdikari. Kan bahasa kita akan panggil berdikari. Dalam bahasa kita panggil berdikari. Kalau dalam bahasa Arab boleh kita panggil al-i'timan ala nafsihi ataupun mustaqillun, orang yang terasing, orang yang berdikari, mustaqillun. Baik. Sebab tu kalau lagi kita beka, kan, kita mengaji contohnya di dalam bab haji ataupun bab umrah, dia ada satu dia panggil tawaf wada. Tawaf wada. Tawaf ucap selamat tinggal, iaitu kita nak meninggalkan tanah haram Mekah, nak pergi ke Madinah contohnya, ataupun kita nak meninggalkan tanah haram Mekah, kita nak balik ke watan, tanah air kita, maka kita ini wajib tawaf wada. Maka tawaf wada ni dipanggil wajib apa? Dipanggil wajib mustaqillun. Wajib mustaqillun. Kalau kita terjemah maknanya wajib yang asing sendiri dia, wajib yang berdikari. Bisa dengar tak wajib yang berdikari? Bahasa kita terjemah wajib yang terasing dengan sendiri. Apa makna wajib yang terasing dengan sendiri? Artinya tak ada sangkut paut dengan rukun umrah, dan juga tak ada sangkut paut dengan rukun haji. Itu mana wajib mustaqil, tak ada sangkut paut. Macam tu juga bila kita sebut aku ataupun seorang itu dia berdikari, maknanya dia tak ada sangkut paut dengan siapa-siapa. Tak, dia tak ada sangkut paut dengan siapa-siapa pun, dia lepas daripada siapa-siapa. Maka sebab tu kita sebut berdikari, kerana berdikari ini singkatan daripada berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri, itu panggil berdikari. Baik, apa makna berdiri atas? Tak ada sangkut paut dengan siapa, tak ada terikat dengan kawan ni, tak ada terikat dengan kawan tu, tak ada sangkut tu, sendiri-sendiri. Ini berdikari ya bagi. Masuklah waktu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دعوة التامة والصلاة القائمة بعد سيدنا محمد المسلم فضينا وبعد إنك لا تخلف الميعاد يغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Baik, hari kita faham dengan apa makna berdikari. Macam itulah maknanya dia lepas, tak terikat kepada apa-apa pun, kebangi berdiri di atas kaki sendiri. Maka seperti itulah kita buat kefahaman. Kita nak faham yang kata berdirinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya, dengan makna Tuhan kita lepas, tidak berhajat dan juga tidak berkehendak kepada zat yang lainnya. Satu contoh lagi kita buat misal contoh.
Macam yang kita sebut dalam bahasa kita, kita panggil apa? Tadika. Tadika. Kan? Tadika. Itu. Tadika kemas. Kan? Maka tadika itu singkatan daripada taman, didikan ke kanak-kanak. Kan? Tadika taman, didikan ke kanak-kanak. Bagi taman didikan kanak-kanak, maka diringkaskan jadinya tadika. Ini pun begitu. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri ringkasan daripada dua makna, yaitu tidak berhajat, tidak berkena Allah kepada zat satu. Yang kedua, tidak berhajat dan tidak berkena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada orang yang menjadikan dia. Maka dua makna inilah, dua inilah dipanggil maksud bagi katanya qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan diri sendiri, dengan sendirinya, yakni dengan zatnya. Sebab tu pada dalam kitab Qurratul Amani yang tonton pelajari daripada Ustaz Hilmi, dia terjemah dalam kitab Qurrah qiyamu ta'ala binafsi, pada terjemah ada Allah sendiri diri. Pasal apa terjemah ada Allah Ta'ala sendiri diri? Ada dia, tak ada siapa buat dia. Ada dia, cara dia, sendiri diri dia. Itu mana qiyamu ta'ala binafsi. Maka sebab itu almarhum guru kami, iaitu almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Kuar Kebayang, sebut makna Allah Ta'ala tidak berkehendak, tidak berhajat kepada orang yang menjadikan dia itu. Makna ini dia merujuk kepada wujud mutlak, iaitu dalam sifat wujud. Apa makna wujud? Qidam, baqa. Wujud itu apa makna? Wujud itu dengan makna ada Allah Ta'ala, tidak memberi bekas dengan yang lain, oleh yang lain. Jadi apa makna ada Allah Ta'ala tidak memberi bekas oleh yang lain? Yakni ada Tuhan, tak ada siapa buat dia. Ada Tuhan, tak ada siapa cipta dia. Ada Tuhan, tak ada siapa yang menjadikan dia. Maka ada Allah dengan tidak ada siapa yang mengadakan. Itulah namanya wujud zati, ataupun namanya wujud mutlaq. Satu makna dengan salah satu daripada dua makna qiyamuhu binafsih, iaitu Allah ini tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Satu makna. Habis itu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kulah ada di antara kita ini amboi nak mengaji qiyamuhu ta'ala binafsih sampai kena faham terwani kah? Jawabnya ya. Kerana kalau kita hafaz saja, wujud artinya ada, qidam artinya sedia, baqa artinya kekal. Setakat kita tahu begitu, itu orang panggil tahu terjemahan, bukan tahu makna maksud. Maka apabila sekadar tahu terjemahan tetapi tidak tahu makna maksud, belum lagi lepas tuntutan wajib. Kerana nak lepas tuntutan wajib tu kena memahami makna wujud, bukan erti wujud. Kena memahami makna qidam, bukan erti qidam, bukan terjemahan qidam. Kena memahami apa makna baqa, bukan erti baqa, bukan terjemahan bagi baqa. Kena memahami makna mukhalafah, kena memahami makna qiyamu binafsih, sampai seterusnya memahami sifat kalam, sampai kaunuhu mutakalliman. Yang dituntut faham, mengerti, bukan tuntut hafal, bukan tuntut kita reti terjemahan.
Nah, tengok. Sebab tu benda-benda ni tuan-tuan bukan boleh main-main. Sehingga ulama itu Said Ahmad Finjiji dalam kitabnya orang panggil syarah bagi Ummul Barahin, dia panggil kitab Sughra syarahan bagi Ummul Barahin, dia menyebut wa man lam ya'lam ma'nahuma kan fa huwa kafirun mukhalladun finnar wa in sama Ramadan wa hajja baitallahil haram. Siapa yang tidak mengetahui, tidak memahami makna dua kalimah syahadah, pandai sebut la ilaha illallah, tanya apa makna? Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu bukan makna. Itu terjemahan, translation, ubah bahasa, kalih bahasa. Maknanya apa? Tu wujud kidam baqa sampai kaunul mutakalimat. Tu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Itu bukan makna, itu terjemahan alih bahasa. Habis maknanya apa? Nom, sidik, amanah, tabligh, fatanah tu. Kena faham yang tu. Tapi bukan faham terjemahan. Terjemahan makna, terjemahan bagi faham makna dan maksud. Baru lepas tuntutan fardu ain, baru lepas tuntutan taklif, tuntutan wajib. Kalau tak tahu makna tu, sekadar kita hafaz, sekadar kita boleh terjemah yang tanpa memahami, orang ini dipanggil kafir lagi, kekal dalam neraka sekalipun dia semayang. Wa in shalla wa sama Ramadan wa hajja baitallahil haram, sekalipun dia semayang 5 waktu tak pernah tinggal, sekalipun dia puasa di bulan Ramadan tiap-tiap tahun tak pernah lepas dan sekalipun dia pergi menunaikan haji di Baitullah setiap tahun tapi tak memahami maknanya. Itu jangan buat mudah tuan-tuan dengan ilmu ni. Jangan buat ringan. Jangan tak ambil peduli, jangan tak ambil berat. Nah, jangan buat mudah. Setengah orang kata Allah duk mengaji dah ni lama dah ni, bagi orang tua sudah lah. Banyak lagi kita nak kena ambil tahu ni bab isut lah apa semua. Ambil tahu lagi. Tu satu bahasa, tapi yang ni jangan tinggal. Tu kita kena ambil tahu juga, tapi yang ni jangan tinggal kerana ini yang lebih penting lagi daripada yang lainnya. Habis itu. Baik. Habis. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita kongsikan begitu dapat sikit sebanyak untuk kita nak memahami makna berdirinya Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri. Baik. Lalu tengok kitab balik tuan-tuan. Katanya maka bukanlah bangkit berdiri sendiri dengan tidak orang tolong angkat. Pasal apa tuan kitab kita ini almarhum Tuan Guru Haji Cik, kan? Dia urai begitu. Jadi dia urai gitu ni orang panggil dalam kaedah, dia panggil daf'an litawahum. Nah, dalam kaedah ulama ataupun kaedah kitab, pengajian kitab, dia panggil berkata begini, ni panggil daf'an litawahum. Apa makna daf'an litawahum? Yani nak menolak silap dan salah faham. Takut orang faham silap, takut orang faham salah, takut kata apa? Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Oh, mula-mula Tuhan kita ni duduk bangkit cakung cuy sendiri-sendiri, tak ada siapa tolong angkat. Itu makna berdiri dengan sendiri. Bukan makna begitu. Nah, itu dia panggil makna al-mutabadir ilal fahmi. Yang segera, yang cepat kita faham lagu tu. Bangkit sendiri rupanya no. Itu. Nah, habis.
Siapa yang faham lagu itu, yang bagi pahaman yang salah, pahaman yang silap boleh membawa kepada kufur. Maka di antara pahaman begitu, dia panggil pahaman siapa tuan-tuan? Dia panggil pahaman satu puak yang dinamakan puak Mujassimah. Dia panggil puak yang namanya Mujassimah, orang yang mengiktikad Tuhan kita itu berjisim. Dia panggil Ahlut Tajsim. Ahlut Tajsim, orang yang iktikad Tuhan kita berjisim. Mereka menjisimkan Allah, yakni yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim. Dia panggil Mujassimah, Ahlut Tajsim. Kaedah mereka mana? Salah satu kaedahnya sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Hasyiah Baijuri an Atai Matan Umil Barahin, dan juga disebutkan di dalam kitab Aqidatun Najin. Tonton tengok di sana. Antara kaedah puak Mujassimah yang mengatakan Tuhan kita berjisim, kaedah ni cuba tengok. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi yang kita sama-sama baca tadi dalam wirid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum, al-qayyum, al-qayyum bermakna al-qaimu binafsih. Allah Ta'ala itu yang berdiri dengan sendiri. Tengok Tuhan sebut dalam Quran, dia berdiri dengan sendiri. Maka dia buat kaedah, tiap-tiap yang berdiri dengan sendirinya lazim jisim jirim. Maka terbit natijahnya Allah Ta'ala berjirim berjisim. Ini kaedah Mujassimah. Ini kaedah Mujassimah. Allah Ta'ala Tuhan kita itu berdiri dengan sendirinya. Maka tiap-tiap yang berdiri dengan sendiri lazim. Lazim ni bahasa kita panggil tikam turut. Tentu, tentu kita panggil, tentu mesti, itu panggil tikam turut. Bila kata berdiri dengan sendiri, tentu dia tu jisim atau jirim. Kalau gitu natijahnya Allah Ta'ala berjirim, Allah Ta'ala berjisim, Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan dan sebagainya. Ini kaedah Mujassimah. Kita ahli sunnah wal jamaah bukan begitu. Maksud al-qayyum mana al-qaimu binafsi dengan makna apa? Makna dua makna tadi. La yahtaju ila zatin yaqumu biha, wa la yahtaju ila mukhassisin atau ila mujidin yujiduha, yujiduhu. Dengan makna Tuhan kita tidak berkehendak, tidak berajan kepada zat. Tuhan kita tak berajan dan tak berkehendak kepada orang yang mengadakan dia. Itu makna berdiri dengan sendiri. Bukan makna berdiri itu mula-mula Tuhan kita duduk, dia rasa lengah sikit kan, bangkit pula tak ada siapa tolong angkat. Maknanya bangkit dengan sendiri, yakni bangun dengan sendiri atau berdiri dengan sendirinya. Bukan maknanya begitu. Sebab tu Tuhan kita ni dia jaga, bukanlah bangkit berdiri sendiri dengan tidak orang tolong angkat. Bukan makna begitu. Ni ulama mereka ni dia sayang kepada umat-umat, dia jaga habis, dia jaga habis takut umat-umat ni tergelincir, jatuh salah. Maka mereka jaga. Ni jaga ni. Dia kata bukanlah bangkit berdiri sendiri dengan tidak orang tolong angkat. Dan bukanlah jadi sendirinya. Mula-mula tak ada, lepas duduk ada. Bukan juga. Lepas tu lagu mana? Tak ada lagu.
Kalau tanya lagu, Allah Ta'ala Tuhan kita ada lagu mana? Tak ada lagu. Kalau tanya lagu tu panggil tanya baru. Tuhan kita bukan baru. Nah, mudah jawabnya. Tuhan kita laisa kamisli syai. Tuhan kita tidak sama pun dengan segala yang baru. Sesuatu entah sama, sesuatu tidak menyamai dan juga tidak menyerupai dengan suatu pun daripada makhluk ini. Habis sebab tu Tuhan pada dia sebut dalam kitab dia Baqarah, dia kata ada Allah sendiri-diri. Anak muridnya ayat diskam pengarang kitab Taqribul Ikhwan dan kitab-kitab yang lain terjemah dengan makna Allah Ta'ala ada cara-cara dia. Bila kita tanya cara lagu mana? Tak ada lagu. Hak Tuhan tahu macam mana dia ada. Tahu tu kita ni. Tak lebih-lebih dah. Nah, tak lebih-lebih dah. Itu nak cerita kata pengetahuan kita terhad. Nak cerita juga kata pemikiran kita juga orang panggil terhad. Dia ada sakatan, ada had. Sampai benda tak boleh kita fikir, tak boleh kita fikir. Macam ni lah tuan-tuan. Seperti mana tuan-tuan boleh fikir ada benda yang berlaku dalam kubur. Hari ni kawan kita mati, contohnya saat lagi kita tanam pergi masuk dalam kubur, kita boleh fikir apa nak berlaku dalam kubur. Tak boleh fikir lah. Akal kita tak sampai. Nah, tak sampai. Itu baru baru. Kalau baru pun kita tidak boleh nak fikir habis, bagaimana kita nak fikir hak qadim? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu lagi-lagi lemah akal kita nak memikirkan. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Bimana wa ma arafullaha haqqa ma'rifatih. Mereka itu tidak dapat mengenal Allah sebenar-benar mengenal. Nak kenal hakikat Tuhan tu tak dapat kita mengenalinya. Nah, ada Tuhan sebut dah dalam Al-Quran. Tak kata mana. Baik, selesai. Kemudian kata Tuhan kitab kita rahimahullahu ta'ala, katanya kerana yang demikian itu, ini dia bagi ilan, bagi katanya bukanlah bangkit berdiri dengan sendiri dengan tidak orang tolong angkat, dan bukanlah jadi sendiri. Pasal apa bukan tu? Kerana yang demikian itu mustahil atasnya Ta'ala. Kerana yang demikian itu demikian mana? Yang ni kerana demikian itu demikian bangkit berdiri dengan sendiri tu, dengan tidak ada orang tolong angkat. Itu maksud demikian itu. Bangkit dengan diri sendiri dengan tidak ada orang tolong angkat, itu mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil lah. Pasal kita sebut dah tadi kan, apabila bangkit berdiri dengan sendiri dan tidak ada orang tolong angkat, maka itu memberi faham kepada kita bahawa tentu dia jirim atau jisim. Nah, maka maklum dah jirim jisim itu dinafikan dengan sifat wahda, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kerana Tuhan kita itu menyalahi bagi segala yang baru, sama ada pada zatnya, pada sifatnya, dan juga pada af'al dia, dan pada buatan dia. Situ. Baik. Lalu katanya mustahil lawannya itu berdiri dengan yang lainnya, yakni mustahil ia ya Allah berajan kepada zat kerana ia zat. Ini mudahlah. Nah, dan mustahil ya Allah Ta'ala itu berajan, yakni berkehendak kepada orang yang menjadikan dia kan Allah.
Pasal apa mustahil? Kerana ya Allah tu qadim. Tuhan kita sediakanlah. Nah, sediakanlah, tidak ada permulaan bagi ada dia. Lepas tu ada Tuhan, ada sediakanlah, tak ada permulaan dan tak berhajat kepada siapa yang mengadakan dia. Baik. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu berhajat dan berkehendak kepada orang yang mengadakan dia, maka tentu Tuhan kita ni ada awal, ada mulanya tak ada, tak ada, maka tentu ada yang mengadakan. Kalau gitu, bila kata Tuhan kita awalnya tak ada, apa itu ada, maka Tuhan kita baru. Bila kata baru, tak mana mukhalafah, tak mana yang kata laisa kamitslihi syai', maka tidak boleh kita terima. Dan lalu apabila kita tidak boleh menerima, maka kita kata mustahilah atas Allah Ta'ala itu berkehendak kepada orang yang mengadakan, yang menjadikan dia. Nah, bila mustahil, maka sabitlah, tetaplah Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Inilah yang dituntut kepada kita untuk kita memahami, mengakui dan menerima di dalam hati. Nah, habis selesai masalah. Kemudian apabila kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu wajib berdiri dengan sendiri dengan dua makna. Makna yang pertama, tidak berkehendak kepada zat kerana dia zat. Makna yang kedua, tidak berkehendak kepada orang yang menjadikan dia kerana dia qadim. Dan maka tiap-tiap dakwaan pengakuan ini mesti dikuatkan dengan dalil. Nah, sebab tu tuan-tuan kita kena faham, tiap-tiap satu aqidah daripada aqidatul iman, maka kita kena tahu tiga perkara. Nah, contohnya begini. Apabila tuan-tuan mempelajari sifat yang pertama, iaitu mana? Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita ini bersifat dengan wujud, maka kita kena tahu tiga perkara. Pertama, wajib atas kita i'tiqad Tuhan kita itu ada. Yang kedua, wajib kita i'tiqad Tuhan kita itu tak ada. Yang ketiga, wajib pula atas kita kena mengetahui mana dalil kata ada dan dalil tak ada. Itu yang ketiga. Jadi tiap-tiap satu sifat kena tahu tiga. Kalau tak, maka berdosa. Ni orang bagi dosa kering, tak nampak ni. Demikianlah juga apabila kita mempelajari sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, kita kena tahu tiga perkara. Yang pertama, kita tahu Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Yang kedua, kita kena tahu Allah Ta'ala itu tak berdiri dengan yang lain. Dan yang ketiga, kita kena tahu dalil. Mana dalil dan bukti yang menunjukkan kata Tuhan kita berdiri dengan sendiri dan Tuhan kita tak berdiri dengan yang lain. Ini yang ketiga bahagian dia, iaitu dalilnya. Dalil bagi kata wajib Allah Ta'ala Tuhan itu berdiri dengan sendiri, dia kata baru alam. Kok mana pula baru alam? Ini nak cerita bagi baik-baik ni, bagi faham gila.
Apa sangkun bermula baru alam ini menjadi dalil kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita itu berdiri sendiri dengan makna tak berhajat kepada zat, tak berhajat kepada orang yang mengadakan. Ini dengar baik-baik. Maksud yang dimaksudkan dengan kata baharu alam ini tuan-tuan, iaitu perubahan-perubahan yang berlaku di dalam alam ni. Nah, perubahan-perubahan yang berlaku dalam alam ni, maka perubahan-perubahan berlaku, hal keadaan yang berlaku dalam alam ini menunjuk kata berubah daripada satu hal, satu kelakuan kepada satu kelakuan. Kita tak usah tengok banyak dah. Bila kita sebut baru alam, apa makna alam? Alam itu maknanya tiap-tiap yang ada yang lain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini qaul yang mu'tamad. Dia ada 5 qaul ke semua. Ada yang kata alam itu kena kepada mana? Manusia sahaja. Ada yang kata alam itu kena kepada manusia dan jin. Ada pula yang mengatakan alam itu kena pada malaikat. Ada yang kata alam itu kena pada tiga-tiga ni, manusia, jin dan malaikat. Nah, ada pula yang kata alam ini kena juga kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ini beberapa qaul. Tapi qaul yang mu'tamad yang kata alam ni ialah kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap yang ada yang lain dari Allah, maka semuanya dikatakan alam. Allah tak nama alam. Zat Allah tak nama alam. Sifat-sifat Allah juga tidak dikatakan alam. Yang lain pada zat Allah, selain daripada sifat-sifat Allah, semuanya alam. Baik. Lalu pasal apa dinamakan alam? Alam ini dia panggil alamun, maknanya tanda, alamat, bukti yang menunjuk di atas menunjuk di atas ada yang mengadakan. Kerana alam ni semua langit bumi ni dulu ada tak? Tak ada. Pahala ni ada tak? Ada. Maka ada dia boleh tak ada dengan sendiri? Tak boleh ada dengan sendiri. Tentu kena ada yang mengadakan. Nah, tentu mengadakan. Bagi kita tengok alam ini pula, adakah kekal dalam satu hal? Tak, dia berubah-ubah. Tengok, tadi siang ni malam, esok siang pula, lepas tu malam pula, berubah satu hal kepada satu hal. Hari ni tak hujan, esok hujan, kemarin hujan, tak hujan, berubah satu alam. Saat sejuk, saat panas, berubah. Jadi berubah itu menunjuk kata sifat bagi alam. Maka tentu ada yang mengubahkan. Nah, yang mengubahkan, ini panggil lagi. Baik. Lah ni kita tak payah tengok pada yang lebih jauh. Cuba tengok pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri pun dia berubah. Nah, kerana diri kita ini namanya alam. Cuma bezanya diri kita ini dia panggil alam al-mutawassit baina mulkihi wa malakutihi. Faham tak? Kita ini dipanggil alam yang menengahi antara alam mulki dan juga antara alam malakut. Alam mulki iaitu alam syahadah, dipanggil alam dunia. Alam malakut dipanggil alam yang sebelah atas. Nah, maka kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kita ini bukan daripada 100% alam mulki dan bukan 100% daripada alam malakut. Alam mulki dipanggil alam basyariyah, alam kemanusiaan.
Manakala alam malakut dipanggil alam kerohanian. Jadi kita ini Allah Ta'ala cipta antara alam atas dengan alam bawah. Maka kita ini ada dua unsur. Ada unsur kemanusiaan, ada juga unsur kerohanian. Tidak seperti binatang, tidak seperti pokok kayu. Binatang dia hanya ada unsur basyariah, hayawaniyah, kebinatangan, kemanusiaan, makan, minum. Macam itulah tuan-tuan. Kita ini ada dua unsur, kerohanian ada, kemanusiaan ada. Antara kita ini, maknanya 50% kita kerohanian dicipta oleh Allah, 50% juga kita ini daripada kemanusiaan. Sebab itu tuan-tuan, cuba kita tengok, kita ini dibina daripada dua unsur, jasad dengan roh. Roh atas, jasad bawah. Batu makanan jasad kita perlu kepada makanan yang terbit daripada bumi, beras, sayur dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu untuk jasad. Kalau makanan roh, kerohanian, dia perlu turun daripada atas, iaitu ilmu dan ma'rifah. Jadi tuan-tuan, manusia dibahagikan kepada dua kan? Kalau manusia itu dia menang kerohanian dia kan? Maka di situ akan timbul pada dia sifat-sifat rohani. Tapi kalau kalah kerohanian dia, menang sifat kemanusiaannya, maka di situ dia bersifat dengan sifat manusia. Cuba tuan-tuan tengok. Ada kala kita ini kita rasa sabar. Sabar sifat kerohanian. Kan? Kita sabar. Sabar sifat kerohanian. Menang kerohanian. Tak apa, kita tak reti nak marah orang. Tapi sampai satu ketika dan keadaan situasi kita ni kira nak marah orang, maka marah bukan sifat kerohanian, dia sifat kemanusiaan. Ketika itu rohani kita kalah. Nah, ada kala kita ini bersifat dengan rahmah, bersifat kasih sayang, kasihan belas, maka rahmah sifat kerohanian. Ada ketikanya kita ni rasa benci, tengok muka dia pun tak mau, benci meluat. Maka benci meluat ni sifat kemanusiaan. Jadi tuan-tuan puan-puan, dia tengok dari situ berubah tak? Kadang-kadang kita sabar, kadang-kadang tak sabar. Berubah daripada sabar kepada tak sabar, daripada tak sabar kepada sabar. Berubah daripada sifat kasih sayang kepada sifat pemarah, bengis. Nah, backing ni panggil. Daripada backing berubah pula kepada sifat kasih sayang. Jadi berubah-berubah ini dia panggil hal ahwal diri. Dia panggil keadaan diri kita. Berubah daripada satu hal kepada satu hal. Berubah daripada satu hal kepada satu hal. Berubah-ubah ni tuan-tuan tanya, adakah kita sendiri yang ubah ataupun ada satu kuasa yang lain yang mengubahkan kita? Boleh tak kita ubah sendiri? Tak boleh. Kadang-kadang benda ni dia main bukan dengan ikhtiar kita, bukan usaha kita, dia main. Tiba-tiba dia main rasa nak marah, bukan ikhtiar kita, dia main. Jadi yang mengubahkan tu siapa? Inilah dia panggil Allah. Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia tak berkehendak dan tak berhajat kepada siapa-siapa pun. Sebab tu kita ni kadang-kadang dia main syekh, kadang-kadang dia main syekh rajin mengaji, kadang-kadang dia main penyekan nak mengaji, kan? Itu berubah keadaan diri. Siapa yang mengubahkan tu? Main hal rajin, main hal sekan, main hal rasa seronok, main hal rasa sedih. Itu siapa yang mengubahkan? Inilah dia panggil baharu alam. Berubah-ubah daripada satu hal kepada satu hal, daripada satu sifat kepada satu sifat. Maka berubah tu boleh tak berubah dengan sendiri? Tak boleh. Tentu ada yang mengubahkan. Yang mengubahkan kita itulah Allah. Dan Allah ini dia tak berhajat, tak berkehendak kepada siapa yang
mengubahkan dia, tak berkehendak dan tak berhajat pada siapa yang menjadikan dia. Ini dalil kata Tuhan kita berdiri dengan sendirinya bagi secara nama alam ni. Baik, itu satu. Dan yang kedua, dia mari pula dalil daripada ayat Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran banyak Tuhan suruh tengok dan pandang kepada diri kita sendiri. Dan di antaranya Al-Quran Tuhan sebut wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu tu apakah kamu tidak lihat? Sepatutnya kamu tengok pada diri kamu sendiri. Ini hal-hal keadaan perubahan yang ada pada diri kita. Kerana hal-hal itulah menjadi ayat, menjadi dalail, menjadi tanda dan bukti yang menunjuk di atas adanya yang mengubahkan. Itu saya tengok tu. Banyak lagi ayat Tuhan sebut sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan pada mereka tanda-tanda kami dan pada diri-diri mereka. Itu diri tengok pada diri kita. Sebab diri kita ni yang paling dekat dengan kita. Tengok kita dulu perubahan diri kita. Kerana kita ini Allah Ta'ala cipta dan jadikan di antara dua alam. Sebab itu dalam kitab Hikam Syekh Ibn Atha'illah menyebut ja'alaka bainal alamil al-mutawassiti baina mulkihi wa malakutihi. Allah Ta'ala jadikan engkau itu manusia, iaitu antara alam yang pertengahan, antara alam mulki dengan alam malakut. Alam mulki alam nyata, alam malakut alam yang sebelah atas. Maknanya kita ini dijadikan daripada dua unsur, jasad dengan roh, kerohanian dengan kemanusiaan. Sebab itu ada pada kita sifat kemanusiaan dan ada juga pada kita ini sifat kerohanian. Maka kita kena dua gabung. Jasad, bahagian jasad di bawah, bahagian roh di atas. Sebab itu jasad kita ada roh, ada roh. Sebab tu bila kita mati, cuba tuan-tuan tengok, bila kita mati jasad kita duduk tak mana? Dalam tanah. Roh kita duduk mana? Roh kita angkat naik ke langit. Dia balik tempat dia kerohanian. Jasad kita tak angkat ke langit, tapi jasad kita diletak dalam tanah, dalam kubur. Kerana jasad ini kemanusiaan. Itu situ. Itu kita kena fikir begitu. Itu dalil yang pertama. Pada dengar disebut. Dan firman Allah Ta'ala ni dalil yang kedua, dia panggil dalil naqli. Dalil pindahan daripada ayat Al-Quran yang menunjukkan kata Tuhan kita itu berdiri dengan sendiri, iaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 15, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Artinya, dan Allah Ta'ala itu yang maha kaya dan maha aman kepujian. Lepas tu apa makna kaya? Adakah kaya harta? Tak. Dia kata dan makna kaya itu tiada berhajat, tak berkehendak kepada suatu. Ini maka kaya di sini dipanggil apa? Kaya mutlaq. Dia panggil al-ghani, al-ghina, ghinal mutlaq. Dia panggil kaya yang terkaya, dengan mana kaya yang semata-mata, dengan mana kaya tidak berhajat kepada apa-apa pun. Ada pun satu lagi dia panggil kaya juga, dia panggil kaya muqayyad. Macam orang kaya, dia tu pasal apa jadi kaya? Pasal dia ada harta banyak. Cuba dia tak ada harta, muflis terus, tak kaya dah. Maka kaya dia bersabit, kayanya bersebab, maka bersabab itulah namanya muqayyad, bukan mutlaq. Bila harta dia habis kena lelang, bila hartanya habis kena curi, dirampas,
maka dia jadi miskin bapa kedana ataupun diisytiar muflis. Maka ketika itu tak nama lagi kaya. Adapun Tuhan tak, bukan begitu. Tuhan kita kaya mutlaq. Mana kayanya bukan sabit dengan harta, kayanya bukan sabit dengan kebenaran, tapi semata-mata kaya dengan mana tak berkehendak, tak berhajat sikit pun kepada apa perkara. Bahkan semua perkara berhajat dan berkehendak kepada Dia. Inilah makna qiyamuhu binafsihi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadi manfaat dan faedah bagi kita semua, menambahkan yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis tak kata. Kemudian katanya, dan keenamnya wahdaniyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasul muqinin wa syukra sabirin wa tawbata siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma binuri wajhika alladhi mala'a arkana arshik an tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik kama yanbaghi an tu'rafa bih. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.